Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir. Mana kita sampai kata akhir tu kita sedang bincangkan berkenaan dengan suratul Ma'idah ayat yang ke-3. Kita masih naik ke-3 belum lagi keluar perbincangan kita berkenaan ayat surah Maidah ke-3. Sekejap. Okey. Okay, dan kita hari tu bincangkan berkenaan dengan apa tajuk binatang yang dihalalkan, makanan yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk kita makannya, dan kita sebutkan bahawa sebenarnya tajuk binatang yang tajuk berkenaan dengan 4 perkara yang biasa diulang dalam Quran, iaitu bangkai, darah, kemudian daging babi dan apa yang disembelih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita ambil satu persatu itu dan kita bincangkan. Bebas sikit. Okey. Ulangi sekejap. Okey, jadi kita ambil tu, saya share. Okey, share screen. Okey, dari buku yang kita bincangkan. Okey, alhamdulillah kat situ. Okey, jadi kita ambil dari tu daripada ayat 3 itu yang kita ambil mulakan. Kita ambil berkenaan dengan binatang yang diharamkan atau makanan yang diharamkan oleh Allah Taala kat atas kita kan. Kita ambil dari tu, kita start daripada hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kamu bangkai, waddamu darah, walhamul khinzir dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan apa yang dipersembahkan atau disembelih kepada selain Allah Taala dengannya. Kemudian kita masuk wal munkhaniqatu, yang binatang yang mati tercekik, wal maqudatu yang dipukul dengan benda keras, mati dengan pukulan, bukan dengan sembelihan, dengan pukulan. Kita berhenti sampai situ. Sampai situ bahagian di mana kita bincang itu berkenaan dengan kalau sekiranya benda tersebut, objek yang digunakan untuk mencederakan binatang berkenaan, dia tumpul dan kemudian mati dengan pukulan, kita kata maqudah. Itu yang dipukul dengan satu benda yang berat yang tidak tajam sehingga mati. Macam dikatakan oleh Ibn Abbas, dan bukan seorang saja, ia adalah dipukul dengan kayu sehingga dia sampai binatang tu matilah, mati yuqadha hatta yuqadha fatamut, sampai dipukul dia sampai mati. Berkata Qatadah, dia kata ahli jahiliyah dahulu memukulnya dengan tongkat sampai mati, kemudian mereka makan. Dan dalam hadis yang sahih kan, bila kita bincang itu, Adi bin Hatim tanya Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku dahulu melemparkan dengan mi'raj akan binatang buruan, lalu aku kena dapat, mana boleh tak? Maka Nabi kata, bila kau lempar dengan mi'raj ni disebut itu kan dia macam lembing, tapi dia ada bahagian tumpul dan bahagian yang tajam. Bila dilempar dengan berkenaan, Nabi kata kalau kena pada dia mi'raj tadi, lalu dia lukakan, luka, maka makan. Dan jika menimpa dia bahagian yang lebar dia, bahagian tepi dia, dan bahagian tumpul dia, maka dia adalah binatang yang waqidah, yang mati dipukul, maka jangan kau makan. Jadi dalam bincangan tersebut dia kata lalu dibezakan dalam hadis Nabi SAW antara apa yang kena dengan panah tadi ataupun dengan mizrak nama dia, dan sebagainya, dengan bahagian tajam dia maka dihalalkan. Apa kena pada bahagian lebar dia, tepi dia, lalu ia menjadikan binatang tersebut menjadi binatang yang macam kena pukulan, maka tak halal.
Yang kita bincang tu dan telah ijma' para fuqaha ke atas hukum ini di sini. Cuma mereka bercanggah pendapat pada apabila kita gunakan binatang buruan, binatang buru. Okey, objek tu diorang setuju. Kalau kena bahagian tumpul, memang ada timur tajuk. Kita dengar sebahagian daripada ustaz-ustaz daripada pondok, dia kata kalau gunakan pistol tembak tak patut makan, dia kata, sebab binatang tersebut kena bahagian tumpul. Sedangkan kita tajuk hadis Nabi tadi bahagian melukakan. Kalau kena dan luka, kena dan tembus, maka tak apa. Kita boleh makan. Lukakan boleh. Tapi kalau kata benda tu kena bahagian yang lebar dia dan hanya mati dengan kena pukulan, maka tak boleh makan. Sudut dia ada masalah luka ke tak luka. Kalau luka maka dah halal. Tak luka maka haram. Okay? Kemudian perbincangan mereka adalah berkenaan masalah binatang buruan. Kalau kita gunakan anjing buru ke ataupun citah ke kita bela, ataupun burung helang ke sebagainya, kita gunakan untuk berburu. Dia kata kalau anda kata bila dilanggar binatang tersebut oleh buruan tadi oleh binatang pemburu kita, lalu bunuh binatang berkenaan dengan berat badan binatang pemburu kita, tapi tak lukakan dia. Dia jadi kat sini ada dua pendapat. Dua pendapat ni ada mazhab Syafi'i ada. Pertama tak halal. Dia macam anak panah tadilah dia kata. Okey. Yang dia kata yang dihimpunkan bahawa setiap satu daripada keduanya mati dengan tanpa dilukakan. Apa yang tak dilukakan, maka dia kata ia adalah sebagai binatang yang mati dipukul, penyewakil. Yang kedua, bahawa dia jadi halal kerana hukum keharusan apa yang diburu oleh anjing, tapi tak diperincikan lah. Dia kata diburu oleh anjing, cara dibunuh oleh anjing buruan kita. Soalannya cara diperincikan ke tidak, kena gigit ke tak gigit ke, maka ditunjukkan kepada keharusan apa disebutkan. Okay? Kerana dia masuk dalam umum pasal diburu oleh binatang yang kita ajar. InsyaAllah nanti kita bincang kita nanti sekejap benda tu dalam ayat dalam surah Al-Ma'idah nanti kita bincangkan ayat 4 dah. Ayat keempat dia ada bincang berkenaan dengan tajuk binatang pemburu. Kalau kita gunakan binatang pemburu untuk memburu haiwan, maka dekat situ ada umum ayat yang membolehkan kita buru. Asal tajuk dia binatang pemburu kita yang bunuh. Bukan masalah gigit ke tidak. So pendapat kedua mazhab Syafi'i halal tak ada masalah kat situ. Okey, kan ni sambung baik. Qala al-muallif, berkata pengarang kita rahimahullah SWT rahmati Ibn Katsir dan juga Syekh Ahmad Syakir. Dia kata wa ammal mutaraddiyatu, adapun yang mutaraddiyah itu yang jatuh dari tempat tinggi, fahiyal lati taqa'u min syahikin aw madi'in alin fatamutu bidzalika, maka dia adalah yang jatuh daripada kawasan tinggi atau tempat yang di atas sampai puncak kawasan puncak ataupun dari tempat yang tinggi lalu dia mati dengan demikian, mati dengan itu. Fala tahillu, maka dia tak halal. Macam kambing gurun ke jatuh daripada bukit kan, dia jatuh dia mati situ. Maka kita jumpa dia jatuh tu dah mati, maka tak boleh makan. Kalau dah mati, okay. Jatuh tu saja belum lagi. Okay. Kalau dia mati baru timbul tajuk. Wa amman natihatu, adapun yang ditanduk. Okay. Fahiyal lati matat bisabi nathi ghairiha laha. Maka dia adalah yang mati dengan sebab tandukan yang lain dia daripada dia kepadanya. Datang lain datang tanduk dia. Fahiyya haram, maka dia adalah haram. Wa in jarahatha al-qarnu wa kharaja min hadam walau min madhbahiha. Dia kata sekalipun dia dilukakan oleh tanduk tersebut dan keluar daripada darah, dan sekalipun tempat ditanduk tu dekat tengkuk dia, kawasan sembelihan. Madhbahiha dia, madhbah ni mana tempat kawasan sembelihan. Walaupun tandukan tu kena dekat situ pun tetap tidak halal. Wa natihatu fa'ilatun bermakna maf'ulah. Kalimah natihah dia adalah fa'ilah tapi maksud dia maf'ulah. Dalam bahasa Arab banyak kan benda-benda yang macam mardiyah dengan maksud radiyatul mardiyah kan. Dia kadang isim fa'il, isim dia punya lafaz isim fa'il tapi maksud isim maf'ul. Lafaz isim fa'il, maksud isim maf'ul. Okay. Jadi maksud dia natihatu dia fa'ilah tu makna maf'ulah. Maksud dia mantuhah, yang kena tanduk. Bukan yang ditanduk, yang kena tanduk. Yang kena tanduk Okey.
Wa aktsaru ma taridu hadhihi binyatu, dia kata, dan banyak sebenarnya datang binaan macam ni, binaan yang fa'il, dia kata fi kalamil arabi, dalam kalam bahasa Arab, bidun ta'nis, dengan tanpa ta wanita, ta perempuan tak ada. Tak ada ta perempuan. Dia bunyi fa'il tapi tak ada ta perempuan. Kat sini ada ta perempuan. Ta marbutah tu ada kat belakang tu, ta perempuan. Natihah kan. Contoh macam dikatakan fayaquluna, maka mereka itu orang Arab berkata kafun khadibun wa ainun kahilun. Kafun tapak tangan, khadibun yang berinai. Yang berinai. Maksud dia makhdub lah. Tapak tangan yang berinai, yang diinai. Ainun kahil, maksud makhul, yang dicelak. Tapak tangan yang diinai, mata yang dicelak. Dicelak. Maksud dia kahil tu makhul lah. Ataupun khadib tu makhdub, yang diinai. Namun begitu, wala yaquluna, mereka tak kata kafun khadibatun wala ainun kahilatun. Mereka tak guna pun penggunaan kalimah tapak tangan yang khadibah, gunakan feminin dekat situ, gunakan perempuan dengan ta marbutah. Dia juga dikatakan apa, ainun kahilah dengan ta marbutah juga tak ada. Okey. Wa amma hadhihi faqala ba'd an-nuhat. Adapun yang ini, yang sekarang ni, yang kita tenati hatu ni, berkata sebahagian orang ahli nahu, ahli bahasa Arab, kata inna masta'mila fiha ta ta'nis, hanyalah digunakan padanya ta perempuan, ta muannas, li'annaha ujriyat majral asma, kerana dia dijalankan sebagai nama, sebagai pelaluan penggunaan nama. Dia bukan sifat. Dia kata di sini natihah ni dia nama, dia bukan sifat kan? Dia bukan sifat, dia adalah nama, panggilan bagi binatang berkenaan yang ditanduk tu dengan kalimah natihah. Okey, pasal nama. Kama fi qaulihim, macam dikatakan dalam kata-kata mereka, tariqatun tawilatun, jalan yang panjang. Tariqah tawilah kan, tariq jalan yang panjang. Wa qala ba'dhum, ada kata dengan mereka berkata tak, dia kata inama utiya bi ta'nis fiha litadulla ala ta'nis min awwali wahlatin. Ia datang dengan ta perempuan tu padanya untuk menunjukkan bahawa dia kepada muannasnya ia daripada permulaan lagi, from the start digunakan dia macam tu. Bi khilafi ainun kahilin, bi khilafi ainin kahilin wa kafin khadibin. Dia berlawanan dengan penggunaan ainin kahilin, mata yang bercelak, dan tapak tangan yang berinai. Lianna ta'nis fi ta'nis mustafad min awwal kalam. Kerana kalimah perempuan tadi diperolehi ataupun difahami daripada awal kata-kata. Kata sebut mata tu kan, mata tu dah feminin. Okay? Tapak tangan tu pun dah juga feminin. So jadi tak perlukan lagi tambahan kat situ. Macam perempuan hamil kan. Perempuan hamil mana perlukan nak tambah perempuan hamilah. Perempuan hamil kan kita tak panggil perempuan tu. Macam haid. Perempuan yang haid, dia tak ada haidah. Sebab tak ada jantan kat situ. Sebab dia memang dah perempuan daripada awal. Sebab mata dan tapak tangan memang adalah feminin daripada awal. So jadi tak perlukan kepada kalimah lain. Tak perlukan kepada muzakkar muannas je. Yang muannas tadi dah memang itu yang digunakan sebab dia memang dia muannas daripada awal. Wallahu alam kan. Cuma kat sini kena ingat dalam tajuk ulum Quran, bila dibincangkan berkenaan masalah qiraat kan, ada bahagian kan, bila kita tahu qiraat tu betul atau tidak, atau sahih atau tidak, dia ada 3 sandaran. Pertama berkenaan masalah sanad. Maksud dia qiraat tu betul berdasar kepada sanad, macam ni dibaca di depan Nabi SAW, para sahabat belajar, dia turun kepada tabi'in sebenarnya dengan sanad yang betul. So bacaan tu diperolehi secara bersanad. Itu yang pertama, sanad yang sahih. Itu syarat pertama untuk qiraat yang sahih. Qiraat yang sahih. Kemudian kedua, menepati resam Utsmani, resam Mashaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Macam mana huruf dalam resam Utsman tu tulis, macam tu patutnya dibaca akan huruf-huruf tersebut. Jadi macam tu, itu kedua. Yang ketiga, bahasa Arab. Tapi bahasa Arab sebenarnya dipercanggahkan di sisi para ulama qiraat. Diorang tak setuju dengan masalah bahasa, sebab bahasa Arab ni kita kata tidak menguasai Al-Quran. Al-Quran menguasai bahasa Arab, bukan sebaliknya. Cuma pada zaman bila dah masuk ramai ahli-ahli bahasa ni, mula masuk dalam perbincangan
dan mereka terkesan dengan ilmu kalam dan sebagainya, mereka cuba untuk kononnya menguasai Quran dengan bahasa. Tak salah. Quran tidak pernah diukur dengan bahasa. Bahkan bahasa Arab tu diukur dengan Quran. Quran menjadi garis panduan atau guideline kepada mana yang boleh pakai, mana tak boleh pakai. Adapun untuk kita kata bahasa Arab, bahasa Quran ni tadi kena ikut cara ututan Quran tadi masih kena ikut bahasa Arab, tu ada sikit masalah. Tak berapa tepat sebenarnya. Ini banyak para ulama tak setuju untuk ditentukan huruf ataupun baris ataupun tu dengan bahasa Arab semata-mata. Sebab balik pada asal Quran ni datang secara nukilan daripada Jibril baca pada Nabi baca pada para sahabat baca pada sekian. Dia bukan berdasarkan kepada kesesuaian ikut suka hati orang. Hatta kiraat yang Nabi SAW ajar kepada para sahabat yang panggil kiraat 7 dan sebagainya, itu kiraat mutawatir tu, semua tu memang Nabi baca depan para sahabat dan sahabat hafal benda tu depan Nabi SAW. Bukannya diorang rasa boleh tukar-tukar kalimah tadi ikut bahasa masing-masing, tak boleh. Kena faham macam tu. Baik. Cuma kat sini perbahasan biasalah dalam konteks masalah tafsir, kadang-kadang ada mufassirin yang melihat bahasa tu main peranan dalam penentuan untuk bacaan tu kenapa. Dia cuba nak faham kenapa kalimah tu datang macam tu. Sedangkan ahli bahasa kata macam ni. Sedangkan kita kata dalam konteks ni bermaksud kalau Quran kata boleh, boleh lah. Bahasa Quran menguasai bahasa Arab, bukan bahasa Arab menguasai Al-Quran. Okey, baik. Wa qawluhu dan firman Allah lepas tu, wa ma akalas sabu'u, dan apa dimakan oleh binatang buas. Apa dimakan oleh binatang buas. Ai ma ada alaiha asadun au fahdun au namirun au dhi'bun au kalbun. Dia kata itu apa yang diterkam ataupun menerpa atau menerpa kat padanya dari binatang-binatang tadi, singa atau harimau kumbang atau harimau atau serigala atau anjing. Maka fa'akala ba'daha fama atas bidzalika. Lalu binatang buas tadi makan sebahagian daripada binatang yang kita nak binatang yang kita boleh makan patutnya ni, lalu dia mati, binatang tu mati dengan sebab itu. Fahiya haramun wa in kana qad sala minha dima'u. Dia kata ia adalah haram sekalipun telah mengalir daripadanya darah. Walau min madhbahiha, sekalipun daripada tempat sembelihannya. Fala tahilu bil ijma', maka binatang-binatang ni semua sekali start daripada yang tercekik kan. Yang tercekik, yang mati kena pukul, yang mati kerana jatuh tempat tinggi, yang mati kerana kerana ditanduk, dan mati kerana dimakan binatang buas. Maka semuanya haram dengan ijma'. Tak ada yang kata halal. Okay? Yang apa yang mula bangkai kalimah bangkai tu sini dia lebih umum, mati tanpa sebab, mati macam tu saja tanpa sembelihan. Ini mati juga tapi dengan sebab-sebab berikut. Semua ni ada haram secara ijma', tak boleh makan. Bukan kana ahlul jahiliyati ya'kuluna ma afdala as-sab'u minasyati awil ba'iri awil baqarati wa nahwi dzalika. Dan dahulunya ahli jahiliyah makan apa yang dilebihkan, ditinggalkan lebihan oleh binatang buas daripada kambing atau unta atau lembu ataupun dan sebagainya, sebagai seumpama itu. Lalu Allah Ta'ala faharamallahu dzalika 'alal mu'minin. Allah Ta'ala haramkan perkara itu ke atas orang beriman. So dia kata rugi kan binatang tu makan sikit, kerana memang betul ada sebahagian binatang ni macam kadang musang kan. Dia makan tu bukan makan betul, dia makan dia nak merosakkan reban tu je. Dia makan, dia gigit sikit, lepas tu dia matikan, lepas tu dia belah. Dia tak makan semua pun. Kalau dia makan, dia bawa lari pun seekor, tapi dia bunuh yang lain. Ni dipanggil perangai kan. Jadi mungkin ada orang tu kata macam dia kata apa salahnya nak makan. Ni kena ingat saya secara peribadi pernah dengar. Ni pasal anak saudara saya, dia menjaga burger kan. Burger ayam crispy apa tak. Jadi bila time dia menjaga tu, pernah timbul ada orang bagi idea pada dia. Dia tak boleh kurangkan harga. Dia kata pasal bahagian thigh ayam tu memang mahal. Dan kita kena terimalah bahagian yang kita pakai tu bukan bahagian biasa, bahagian lembut. So jadi dia kata dia ada orang tu bagi idea pada anak saudara saya. Dia kata, kau nak kurangkan harga ni boleh. Dia kata cara dia kau pergi kat kedai, kat tempat jual ayam tu kan. Dia ada ayam mati-mati sendiri tu, ambil lah. Cakap tu. Kita dengar terkejut. Bila ada orang yang menyangka bahawa boleh. Dia tak apa, dia kata. Dia membazir.
Maka dia nak dia macam tu. Bahkan ayam tu datang kan dalam kotak-kotak yang tu, yang hidup-hidup tu, ada yang mati sendiri sebelum sempat sampai ke tempat kan. Tempat penghantaran tu, tak panas ke, tak kenapa ke. Maka dia boleh bagi idea, kata ayam yang tu patutnya kau ambil je, dia kata. Ni tak ada orang yang mati tu. Terkejut lah saya dengar macam mana orang tu Muslim bukannya orang kafir, Muslim boleh ada bagi idea pada anak-anak muda ni untuk menjaga benda haram. Allahu'alam kan, ni macam mana, tak tahu belah mana di Islam dia, Allahu'alam, tak tahu. Sebab ini ijma', yang kita sebutkan ni ijma', kesepakatan, tak ada siapa pun, hatta Syiah pun tak pernah kata boleh, hatta kumpulan sesat Khawarij pun tak ada kata boleh, Mu'tazilah pun tak pernah kata boleh. Peliknya ada orang kata tak apa. Ini masalah dia. Wa qauluhu fil mal, lepas tu lepas sebutkan sifat binatang-binatang tadi, yang illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Sempat sembelih lah. Aidun ala ma yumkinu auduhu alaihi, dia kembali kepada apa yang mungkin dia kembali kepadanya. Itu mimma in aqada sabab mautihi, daripada apa yang tersebut terikat sebab kematiannya. Kita sebut lah yang kita kata yang terjun atau tercekik, jatuh tempat tinggi, ditanduk kan, kena pukul sebagainya, atau seram binatang buas, kecuali apa yang kalian sembelih. Apa yang telah tertetap terjadi sebab kematiannya, tapi fa'am kana tadarukuhu bizakatin, maka tapi mungkin berkeupayaan atau berkemungkinan untuk kita sempat ia dengan penyembelihan. Sempat sembelih dia. Wa fihi hayatun mustaqirrah, dan pada binatang berkenaan ada hayat mustaqirrah. Nyawa yang masih lagi ada, bukan hanya tegak berjalan, tapi nyawa yang masih ada lagi, macam dalam keadaan nazak kan. Kaki dia bergerak lagi sebagainya. Maka boleh kita sembelih, maka buat halal. Wa dzalika innama ya'udu ala qawlihi, dan itu sebenarnya kembali yang mana madzakaitum kembali kepada firman Allah Taala, wal munkhaniqatu, dan yang mati tercekik, yang dicekik, wan mauqudatu, yang jatuh yang dipukul, mutaradiyatu, dan yang diterjun di tempat tinggi, wan natihatu, yang ditanduk oleh binatang lain, wa ma akalas sabu, dan apa dimakan oleh binatang buas. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, illa ma dzakaitum yaqulu illa ma dzabahtum min haula'i wa fihi ruh, kecuali apa yang kalian sembelih daripada binatang-binatang berkenaan, padanya ada roh lagi. Fakuluhu fahuwa zakiyun, maka makanlah ia, maka ia telah tersembelih kan, dia adalah binatang yang telah disembelih sebenarnya. Bila kita sempat sembelih, maka sembelih lah. Wa kadza ruwiya an Sa'id bin Jubair wa Hasan al-Basri wa Suddi, demikian diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, dan juga As-Suddi. Wa rawa Ibn Jarir an Ali qala, dia berkatakan Ibn Jarir at-Tabari daripada Ali bin Abi Talib, beliau berkata, idza adrakta zakat al-mawqudati wal mutaraddiyati wan natihati wa hiya tuharriku yadan aw rijlan fakulha, apabila engkau sempat menyembelih, engkau sempat sembelih binatang yang dipukul atau jatuh tempat tinggi atau yang ditanduk, dalam keadaan dia masih bergerakkan kaki depan atau kaki belakang dia, maka makanlah ia. Wa hakadha ruwiya an Tawus wal Hasan wa Qatadah wa ghairu wahidin, demikian diriwayatkan daripada Tawus dan Hasan al-Basri, Qatadah, serta selain, dan bukan seorang saja, lain ramai lagi. Anna zakata anal muzkata, wa binatang yang disembelih tadi, mata taharrakat, bila mana dia masih bergerak, biharakatin tadullu ala baqa'il hayati, yang menunjukkan kepada masih lagi ada kekal nyawa dia, fahiya fiha ba'da dzabhi, baqa'il hayat fiha ba'da dzabhi, bila mana benda tu bergerak kan, menunjukkan pada kekalnya nyawa padanya sesudah sembelihan, maka dia adalah halal. Lepas kita sembelih itu masih lagi ada pergerakan, masa dia adalah halal. Itu maksudnya bila pisau tarik, dia masih ada pergerakan. Ini sebenarnya masalah kita panggil apa? Yang orang Melayu kita, Islam kita di Malaysia ni yang banyak langgar. Bila kes yang binatang yang disembelih tapi tak sempurna penyembelihan. Maksudnya binatang tu masih bernyawa walaupun selepas disembelih. Okay, kita lukakan binatang tadi. Maksudnya kalau binatang tu tadi dengan 5 tadi kan, tercekik, kena pukul, jatuh tempat tinggi, kena pukul, ditanduk, kena terkam dengan binatang buas, dalam keadaan tengah masih lagi menggelepar, walaupun lepas kena timbul tadi, kita sempat sembelih jadi halal. Sebaliknya bila pisau kita yang cederakan binatang tadi,
Binatang tu tak mati lagi, kita tak disembelih. Pelik. Ni orang Melayu kita punya fatwa. Saya tak faham jumpa mana. Kita buka kitab fiqh tak jumpa. Tidak jumpa tajuk berkenaan. Ada yang timbul tajuk, dia kata kalau pasal pisau tu ada darah kena balik jadi najis dan sebagainya. Semua tak betul. Semuanya tidak benar. Tapi yang pelik kan, dia sanggup dibiarkan binatang tu mati sendiri. Kan dibiarkan lama-lama kan. Untuk tegak tunggu tengok binatang lain. Sepatutnya dibalikkan balik, sembelihlah balik. Masalah dia mungkin dah ada urat tak putus. Balik pada asal, kalau anda kata dalam 5 keadaan tadi boleh untuk kita selesaikan supaya dia mati dengan cara betul, kenapa bila kita lukakan jadi haram? Letak pisau balik jadi haram. Kenapa? Fikir balik. Dalam ayat ni datang binatang tu A tercekik, hampir-hampir nak mati. B kena pukul, hampir-hampir nak mati tapi tak mati lagi. Jatuh tempat tinggi, tak mati lagi. Hampir-hampir nak mati. Ditanduk binatang lain. Okay. Hampir-hampir nak mati tapi tak mati lagi. Ataupun diserang oleh binatang buas. Tengah-tengah menggelepar, dia tak mati lagi. So kita ambil pisau, kita sembelih. Dan lepas tu masih lagi bergerak kaki dan sebagainya untuk mati, maka binatang tu halal. So kenapa masalah bila pisau kita kena, tiba-tiba dia tak halal? Cuba fikir balik. Tak ada jawapan sebenarnya. Tak ada jawapan. Ini bahaya yang kita panggil dalam masyarakat Melayu kita. Bila kita ada idea yang bukan-bukan ni, tanpa dalil, ikut tok guru dan sebagainya, ini cara dia. Dan sekali benda yang halal jadi haram. Halal jadi haram. Dia kata wahada mazhabu jumhur fuqaha. Dan ini ada mazhab jumhur para fuqaha. Wa bihi qala Abu Hanifah, dengan pendapat ni berkata Abu Hanifah, wa Syafi'i wa Ahmad. Semua jumhur kata macam tu. Wa qala Ibnu Wahbin. Tapi kat sini ada satu pendapat lain. Tapi maksud dia tadi masih lagi tak lari daripada pengertian yang sepatutnya. Itu qala Ibnu Wahbin, berkata Ibnu Wahbin, su'ila Malikun, telah ditanya Imam Malik, anisyati allati yukhraqu jawfaha as-sab'u, yakhriqu jawfaha as-sab'u hatta takhruja am'a'uha. Ditanya Imam Malik mengenai kambing yang dirobek perut dia, dada dia oleh binatang buas sampai keluar dia punya intestine, perut kecil terkeluar. Maksudnya dia terkam dan koyak perut dia. Okey. Tapi masa ketika itu masih lagi hidup. Faqala Malikun, berkata Imam Malik, la ara an tuzakka, aku tak lihat ia untuk disembelih. Ai syai'un yuzakka minha, ataupun apa yang boleh sembelih daripadanya. Wa hadha madhhabul Malikin rahimahullah. Madhhab Malikin rahimahullah. Ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullah. Dan memang sebenarnya kes letak pisau kali kedua itu pun sebenarnya mazhab Maliki. Punca kita kat Malaysia terikut sebab dulu memang orang kita belajar dekat Solatiyah, geng-geng sufi dekat Mekah. Memang diorang mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Alawi Maliki kan, keluarga Maliki tu. Keluarga Alawi, mazhab Maliki. So diorang yang keluarkan fatwa macam tu tentang pisau letak 2 kali jadi tak halal makan. So kes inilah. Binatang tu dah hidup macam tu kan, dah memang kita kata patutnya dia ikut Quran boleh, jumhur kata boleh, tapi Malik kata tak. Malik rahimahullah kata tak. Dia kata aku tak lihat dia patut disembelih. Kan? Apa yang dia boleh sembelih daripadanya, cakap. Okey. Ni yang dikatakan Imam Malik cakap lah. Jadi ini yang kita lihat apa jadi pada orang kita bila lembu ke kambing ke sembelih tak sempurna, dibiarkan macam tu. Tak disembelih betul-betul. Lepas tu kalau dia ambil pisau, datang sembelih balik, memang kita boleh putuskan urat dan selesai masalah sebenarnya. Tapi oleh kerana benda ni ada fatwa dari Imam Malik berkenaan dengan binatang yang dah terkeluar perut, yang mungkin takkan boleh hidup dah lepas tu. Maka dia katakan tak ada penyembelihan. Nak sembelih apa lagi dia kata. Wa zahirul ayati amun fi mastathnahu Malikun minal suwari allati balaghal hayawanu fiha ila halatin la ya'ishu ba'daha. Dia kata zahir ayat adalah umum, meliputi apa yang dikecualikan ia oleh Imam Malik daripada bentuk yang sampai binatang berkenaan padanya kepada keadaan atau pada keadaan yang tidak dia akan hidup sesudahnya. Mana takkan boleh hidup dah lepas tu. Fa yahtaju ila dalil makhsusin lil ayati, maka dia perlukan kepada dalil yang mengkhususkan untuk ayat berkenaan. Wallahu alam, Allah Taala lebih mengetahui. Ini patutnya benda ni dah selesai. Patut orang Malaysia tak ada dah tajuk ni, tajuk 2 kali pisau ke pisau letak 2 kali ke, tak timbul tajuk langsung sebenarnya. Tujuan kita mematikan binatang tadi. Kalau kata pisau tu terangkat ke letak balik pun tak ada masalah.
Tidak ada memberi kesan apa-apa kepada kehalalan daging binatang tersebut. Cuma orang Melayu kita masih lagi ada fahaman macam tu sampai sekarang. Nak tengok orang beri apa, geng-geng yang apa, kadang-kadang datang masjid pun tidak, tapi ada fatwa tentang penyembelihan, memang ada. Tunggu hari korban. Memang keluar, semua keluar fatwa macam-macam. Macam bila kita tengok orang apa, orang meninggal kan, macam-macam, seorang semua jadi hero. Nak cerita macam ni lah, letak mayat macam ni lah, nak buka ni lah kepala dan sebagainya. Semua datang dengan pendapat masing-masing. Tujuan dia semua nak tunjuk hero. Time biasa masjid tak pernah datang. Allahuakbar. Kan, tak ada ilmu pun tak ada pun. Tapi ini tajuk asal dia, apa yang dikecualikan Imam Malik tidak ada dalil daripada Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Tak ada. Maksudnya kita kata binatang tu, pasal memang balik pada asal dia lah, binatang terjun daripada atas atau tempat tinggi, kan, binatang yang ditanduk ke, binatang yang diserang binatang buas ke, binatang yang apa, yang apa tersekik ke, kan, itu semua sekali tu tidak ada sebarang dalil kecuali binatang tu nak mati, kalau kita sempat sembelih kita boleh makan. Itu asas dia. Sempat sembelih ke tidak. Macam kita buat kereta langgar, tengah berlembu tu menggelepar, kita ambil pisau, kita tarik kat tengkuk dia. Kalau kita biarkan dia akan mati, jadi bangkai. Kita sembelih, maka tuan dia boleh makan lagi daging dia. Itu tajuk asal dia. Kita boleh makan lagi daging binatang tadi asalkan sempat sembelih. Sebab tu Melayu kita banyak kan yang pakcik-pakcik kita apa, atau atuk kita dulu kalau naik kereta dia bawa parang siap-siap kat kampung. Kalau terlanggar rembu orang, sembelih siap-siap. So tak adalah jadi bangkai. Binatang tu boleh dimakan. Sedangkan kalau dibiarkan macam tu dengan kesesaraan sebagainya, nak angkat lagi, binatang tu dah mati pula, nak dialihkan berjalan, semua tu susah. So balik pada asal yang terbaik adalah bawa orang sembelih. Langgar sembelih. Siap-siap. Masalah ganti rugi sebagainya, kalau kata tuan minta ganti rugi, daging itu kita ambil lah. Kita bayarlah berapa harga lembu tersebut. Jika tidak, tuan lembu tadi, tengok keadaan juga kan, kalau dia kata dia tak masuk dalam kandang, ada lembu dia merayau, dia tak boleh ganti rugi. Cuma sekurang-kurangnya daging tu dia boleh makan. Bagi kita dah sembelih kan untuk dia. Itu sudut asal je lah. Yang pentingnya bila binatang tu kena langgar, kan, bila sempat sembelih maka boleh makan. Tapi kalau dah kita dia dah tak bergerak langsung, kita sembelih tak guna. Dia masih ada nyawa lagi pada dia ketika sembelih tadi. Mana lepas kita pisau dia masih lagi kaki dia goyang-goyang ni. Maka memang binatang tu halal dimakan. Macam dikatakan oleh Ali bin Abi Talib tadi. Okey. Dia kata wa fi sahihaini dalam sahihain Bukhari Muslim an Rafi' bin Khadij, daripada Rafi' bin Khadij annahu qala, bahawa beliau berkata, qultu ya Rasulullah, dia kata aku telah kata wahai Rasulullah, inna laqul aduwa ghada, kita ni akan temu dengan musuh esok, walaysa ma'ana al-mudiyu pisau sembelihan, afanadbahu bil qasabi, boleh tak kami menyembelih dengan qasab, mana apa rotan ataupun buluh dengan Arab ada je benda ni. Yang mana kalau kita raut kan dia tajam. Dia boleh tak menyembelih dengan qasab. Qala, Nabi kata apa? Ma anhara dama. Apa-apa yang menumpahkan, memegahkan darah. Wa dzukira wa ma anhara dama. Wa dzukira smallahi alaihi fakuluhu. Apa-apa yang menumpahkan darah dan juga disebut nama Allah Ta'ala padanya, maka makanlah ia. Apa-apa yang ditumpahkan darah, anhara dama, ma anhara dama wa dzukira smallahi alaihi fakuluhu. Okey. Apa-apa yang menumpahkan darah, mana objek kita gunakan tadi, pisau tu ke, buluh ke, kayu ke, yang penting tajam. Okay. Dia menumpahkan darah dan disebut nama Allah Ta'ala padanya, maka makanlah ia. Laisa sinna wa dhufur, bukan gigi ataupun kuku. Kemudian disebut apa gigi dan kuku. Sawa hadithukum an dzalika, aku akan cerita kepada kamu apakah itu. Amma sinnu fa azmun, adapun sin tu adalah azm, mana tulang yang tajam. Tulang yang tajam digunakan untuk penyembelihan. Wa amma dhufur, dhufur pula adalah kuku tu adalah madil Habasyah. Dia adalah pisau orang-orang Habasyah yang gunakan kuku daripada binatang, kuku binatang yang digunakan untuk penyembelihan. Ni bahan tau, bahan asal pisau biasa tu pisau lah kan. Dia pisau yang tajam. Dhufur tu dia kata adalah kuku
Maka dia famuda al-habasyati, dia adalah pisau orang Habsyah. Sekejap pisau orang Habsyah dia kata, kejap Madil Habsyah. Terlupa macam mana. Kadang-kadang zaman kita sekarang ni payah sikit nak tengok benda-benda yang macam ni. Macam tadi kan itu kan Mi'raj tu, gambar tak ada nak tunjukkan. Sekejap. Dia punya sembelihan tu gunakan apa, kuku binatang kot. Tajam dia cari je. Cuma macam-macam kisah apa, kisah orang Habsyah lu buat macam tu. Cara mereka menyembelih ataupun menggunakan benda demikian. Jap. Okay, dia punya tu. Tak tahu gambar saya tak ada jumpa. Tadi cari juga gambar yang lain untuk benda yang kita punya ni, tapi yang saya dapat yang satu je, yang apa, untuk jadi gambar azlam tu ada. Kita tunjuk anak panah yang digunakan untuk apa, tenung nasib. Ada pun muda Habsyah ni saya tak nampak gambar dia. Cuma Nabi sebutkanlah, Nabi kata pasal diorang tanya berkenaan dengan qasab. Mana apa, rotan ataupun buluh yang tajam boleh tak guna untuk penyembelihan. Pasal dia kata tak ada muda tak ada. Muda itu apa, pisau tajam untuk penyembelihan tak ada, dia kata. So dia mungkin Allah tak campurkan macam pedang yang digunakan untuk bunuh perang musuh, tapi tak gunakan untuk penyembelihan. Allah alam kan, dia tak gunakan. Okay. Asin azm, disebut azm. Qala ikhtalafi qatin ba'diha jab. Okay. Apa dia apa pisau sembelihan, apa alat sembelihan orang-orang Habsyah. Yang dikatakan muda Habsyah tu. Jadi okey, jadi Nabi kata tak benar lah, itu alat objek yang digunakan untuk penyembelihan. Sekarang dia kata kita gunakan selain daripada apa benda-benda tersebut, maka tak apa. Asalkan dia tajam Macam saya tengok ada satu channel YouTube ni. Dia ambil semua benda dia buat pisau. Dia pisau semua benda. Dia buat daripada mi lah, daripada gula lah, daripada sekian lah. Dia gunakan proses apa, pemanasan, penunjukan sebagainya, memang pisau tajam. Jadi memang kita kata apa, daripada sudut ni tak boleh kita gunakan gunakan benda-benda yang sedemikian untuk kita jadikan sebagai alat sembelihan, maksud dia. Okay. So dia kata jadi Nabi kata maksud dia lukakan maka boleh. Okay. Wa fil hadis alladhi rawahu Darqutni marfu'an. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Darqutni secara marfu', wa fihi nazar, dan padanya ada ulasan lah. Wa amma dia kata nazar ruwi'an Umar mauqufan, daripada Umar secara mauquf. Okey. Secara mauquf wa huwa asah, dan dia paling sahih. Dia kata apa? Ala inna zakata fil halqi wal lubbati wala ta'jaluna ala anfusa an tazhaqa. Ketahuilah sesungguhnya pada penyembelihan itu pada halkum dan juga lubbah. Lubbah ni apa, labbatu ni, labbah ni kawasan apa, kalau kita pakai kalung kan, akhir tengkuk. Mana pada kawasan apa halkum tu sendiri ataupun pada kawasan tengkuk, itu kawasan sembelihan. Wala ta'jalu alam fusa antazhaqa, jangan kamu segerakan atau cepatkan, desakkan nyawa tu untuk dicabut. Fa amal hadis alladhi rawahu Imam Ahmad wa ahli sunani an Abi Ushra' ad-Darimi, daripada Abu Ushra' ad-Darimi, dia kata an abihi, daripada bapak dia, qala, dia kata bapak dia kata qultu ya Rasulullah, dia kata wahai Rasulullah,
Ama takunu zakatu illa min labbatin wa halqin. Min labbatin wa halqin. Dia kata, adakah tidak terjadi penyembelihan kecuali pada labbah, kawasan sini, dan juga halqah. Kalau tengkuk panjang, benda kawasan dekat badan ataupun kawasan yang tengah-tengah tengkuk. Faqala, Nabi kata, lau sana'ta fi fakhidhiha la ajza'a anka. Kalau kau buat pada peha dia pun, ia cukup untuk engkau. Dan hadis ini adalah sahih. Dia kata, akan tapi walakinahu mahmulun ala ma la yaqdiru ala dhabihi, ma la yuqdaru ala dhabihi fil halqi wal labbati. Tapi hadis ini dibawa pada apa yang tak mampu untuk kita sembelih dia pada tengkuk dia ataupun pada pangkal tengkuk dia, pada halqum atau pangkal tengkuk dia. Ini kita tak dapat yang tak dapat sembelih, maka kita luka kawasan lain. Dengan syarat ialah cari kawasan yang boleh lukakan banyaklah. Dengan luka tersebut binatang tu mati, maka kita boleh makan sekalipun tidak ditengkuk, tidak ditengkuk. Ada soalan timbul baru ni berkenaan korban. So, kalau tak dapat kita sembelih pada kawasan berkenaan, maka boleh lukakan kawasan yang lain. Dengan syarat ialah kita kata lukakan. Baik. Kemudian dia kata wa ma dhubiha. Jadi penyembelihan berlaku kita dapat sembelih, maka kita boleh makan. Wa qaulu dan firman Allah Taala wa ma dhubiha 'ala nusuk, dan apa disembelih pada berhala-berhala. Tadi kalau kita sebut berkenaan uhilla li ghairillah, dipersembah kepada Allah Taala, jin ke, malaikat ke, nabi ke sekalipun, maka tak boleh. Okey. Dan apa disembelih pada berhala. Okey. Qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr wa Ibn Juraij, kanatin nusubu, dahulunya apa berhala ni, dia maksudnya adalah hijaratan haulal ka'bati. Dahulunya nusub ni adalah batu-batu yang sekeliling Kaabah. Qala Ibn Juraij, berkata Ibn Juraij, wa hiya 360 nasaba, dan dia ada 360 berhala, batu yang ditegakkan. Wa kanatil arabu fi jahiliyatiha yadhbahuna indaha. Orang Arab pada zaman jahiliahnya, dari Arab dahulu, mereka menyembelih di sisi batu-batu tersebut. Ya. Wa yanbahuna ma aqbala minha ila albayti bidima'i tilka dzabaihi. Dan mereka direnjiskan apa yang menghadap daripada batu tersebut kepada Baitullah dengan darah binatang sembelihan berkenaan. Dia akan renjis itu. Ya. Wa yusharrihuna al-lahma. Mereka akan potong daging. Potong daging, dia kata wa yad'unahu 'ala an-nusub. Mereka letakkan daging pada berhala tersebut. Batu yang tegak berkenaan. Dia kata apa nusub. Wa kadza dzakarahu ghairu wahidin. Demikian disebut bukan seorang sajalah. Selain Ibn Juraij ada lain ceritakan sedemikian. Fa nahallahu al-mu'minina an hadzal sani'. Maka telah melarang Allah Taala orang beriman daripada perbuatan ini. Wa harrama alaihim akla hadhihi dzabaiha dzabaihi allati fa'ilat indan nusuk. Okey. Dia kata, dan diharam ke atas mereka makan sembelihan-sembelihan yang dibuat di sisi berhala-berhala. Kita pelik zaman kita sekarang ni, ada golongan sufi yang sembelih di sisi kubur dan dia buat macam tu, dia kata tak dosa lagi. Tak kena bukan apa, dia kata benda tu haram tapi tak syirik. Haram tapi tak syirik. Saya ingat macam apa seorang nama Ali Jufri daripada Mesir. Dia banyak timbul tajuk tu lah. Dia kata tauh di kubur tu haram tapi bukan syirik. Bila haram, kau nak ajak orang ke? Macam termasuk sembelihan tadi. Sembelihan di kubur wali dan sebagainya, dia buat sembelihan kat situ. Ahli orang sufi suka buat macam tu. So jadi peliknya bila diorang buat, dia kata apa? Benda tu haram tapi tak syirik. Maksudnya awak ajak orang ke? Maksudnya tak apa buat lagi, tak syirik lagi. Maksud dia. Pelik kan? Bagaimana diorang punya idea tentang masalah beramal. Agama ni dan permainan mereka. Dia kata benda tak syirik lagi, maka tak apa buat. Maksudnya kita dan Islam, kita tinggalkan benda tu haram. Haram tinggal lah. Macam mana jadi wali Allah kalau buat benda haram? Atau menyokong benda haram, pelik kan? Islam kita di Malaysia ni banyak yang terikut ajaran-ajaran pelik macam ni. Kumpulan yang sembelih di kubur, benda qasidah di kubur. Dia kata tak elok tapi tak syirik. Itu masalah yang timbul lah. Okey, baik. Kalau kat sini jangan jelas kan, memang ia ada termasuk daripada kesyirikan. Okay? Dia kata diharamkan sembelihan dimakan yang dibuat di sisi yang dibuat di sisi berhala tu tak boleh. Dia kata minasyirkil ladzi, dia termasuk daripada dia kata termasuk daripada syirik
penyekutuan alladhi haramahu Allah wa rasuluhu, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa yang bagi an yuhmala hadha ala hadha, dan wajib harusnya dibawa hukum ini kepada yang awal tadi. Yang atas itu Allah Ta'ala haramkan sembelih kepada selain Allah Ta'ala, perbuatan menyembelih pada berhala itu pun diharamkan juga. Walaupun niat lain tak kisah, tapi sama aja. Lianna qad taqaddama tahrimu ma uhilla li ghairillah bihi li ghairillah. Kan telah berlalu pengharaman apa dipersembahkan dengannya kepada selain Allah Ta'ala. Itu lebih umum. Ini lebih khusus disebut tentang perbuatan depan berhala. Wa qawlu fi ma'at lepas tu wa antastaqsimu bil azlam. Allah Ta'ala haramkan juga kamu, ke atas kamu mengagih-agihkan atau mendapatkan keputusan dengan anak-anak panah. Ay hurrima alaikum ayyuhal mu'minun, diharamkan ke atas kamu wahai orang beriman, al-istiqsam bil azlam, melempar atau mencabut panggil penasib, menenung nasib dengan azlam, iaitu anak-anak panah. Wahiduha zulamun, satu dia adalah zulam. Wa qad tuftahu zai, kadang-kadang zalam, zalam boleh, zulam boleh. Fayuqal zalam, dikatakan zalam. Wa qad kana al-arabu fi jahiliyatiha yata'atawna dzalika, dan sungguhnya orang-orang Arab pada zaman jahiliahnya mereka melakukan perkara itu. Wahyi ibaratun an qadahin salasatin, dia berupa qadah, itu anak panah yang tertulis padanya dia kata dia tiga anak panah. Ala ahdiha maktubun, pada salah satu anak panah tersebut maktubun if'al, buat. Wa al-akhari, yang pada satu lagi la taf'al, jangan buat. Wa thalithu ghuflun, dia kosong, kan? Tiada laisa alaihi syai', tiada padanya satu benda pun tertulis. Okey. Wa minan nasi man qala, adakah manusia mengatakan maktubun ala wahidi amarini rabbi. Tulis satu tu, anak panah tu tulis Tuhanku suruh aku. Okey. Wa al-akhari, dan pada satu lagi nahani rabbi, Tuhanku larang aku. Wa thalithu ghafala laisa fihi syai', dikosongkan, dibiarkan, tiada atasnya apa-apa tulisan. Fa idza ajalaha, okey, fatala'a as-sahmu al-amr idza ajalaha fatala'a as-sahmu al-amr fatala'a as-sahmu al-amru fa'alahu aw an-nahi tarakahu. Maka bila dia campakkan benda berkenaan, bila nyata yang keluar tu adalah anak panah yang perintah, maka dia buat. Ataupun yang larang, maka dia tinggalkan. Wa in tala'a al-farighu a'ada. Kalau yang muncul tu adalah yang ketiga, yang kosong, maka dia ulang balik. Okey. Jadi rupa benda tu, sekejap saya try cari. Jumpa sebenarnya. Rupa benda tu macam ni. Sekejap. Saya nak tunjuk. Sekejap. Okey. Dia pasal dalam masyarakat bukan Islam, macam Yahudi Nasrani pun ada juga fahaman pelik-pelik ni. Dia memang ada juga benda yang dia buat macam ni. Okey. Rupa dia macam tu. Dia macam apa? Qadah sahmun min sihami azlam allati kanu yastaqsimunaha fil jahiliyati. Ni satu anak panah. Okey, qadah ataupun anak panah yang padanya salah satu anak panah azlam, untuk tenun nasib yang mereka dahulu mengagih-agihkan akan urusan dengannya dalam zaman jahiliah. Kalau pada masyarakat bukan Islam, di kalangan orang Kristian, mereka ada batu tu urim dengan tumim, campak batu untuk tahu jadi ke tak jadi, nak buat ke tak buat. Pada masyarakat mereka ada macam tu. So basically kalau kita nak faham kan, kalau kita buang dadu pun bukan sama macam tu jugalah. Main dadu kan, dice kan. Lepas tu kenapa ada larangan berkenaan dengan membaling dadu, membaling dadu ni. Sebab tajuk dia, kita dah menyerupai dengan orang kafir dalam masalah perangai tadi. Benda ni pasal kita kata nampak seronok lah, macam happy, tak ada masalah. Tapi sebenarnya tak boleh. Soalan kuliah pasal dia lebih kepada nasib kononnya. Okay. So dia kata oleh istiqsam ni, perkataan istiqsam tu ma'khudh min talabil qasami min hadil azlam. Istiqsam minta pecahan, minta bahagian, diambil daripada minta
pembahagian daripada anak-anak panah berkenaan. Hakadha qarara dzalika Abu Ja'far Ibn Jarir. Demikianlah diperakui itu oleh Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari. Wa dzakara Muhammad bin Ishaq wa ghairuhu, dan dalam Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq, pengarang kitab sirah, anna a'zama sanami annam a'zama asnami Quraisyin, bahawa sebesar-besar berhala Quraisy adalah sanamun, satu berhala yang dikata kana yuqal lahu Hubal, dinamakan berhala tu Hubal, wa kana dakhilul Ka'bati, dan dia dahulu berhala ni di dalam Kaabah, mansubun ala bi'rin fiha, dan ditegakkan pada satu perigi telaga dalamnya, tuda'ul hadaya wal amwal al Ka'bati fihi, dan diletakkan akan hadiah-hadiah serta harta-harta Kaabah di dalamnya. Wa kana indahu sab'atu azlamin, dan pada berhala tersebut ada 7 anak panah. Maktubun fiha ma yatahakamuna fihi, tertulis pada anak panah tadi apa yang mereka orang ramai akan berhukum dengannya. Bima ushkila alaihim, dengan apa dimuskilkan terhadap mereka. Famma kharaja lahum minha, maka apa-apa yang keluar untuk mereka daripada pilihan tersebut, anak panah berkenaan, raja'u ilaihi, mereka akan rujuk kepadanya. Walam ya'dilu anhu, dan mereka tidak akan menyimpang daripada perintah ataupun keputusan berhala tersebut. Maka kalau kita ingatkan tajuk bapa Nabi SAW, itu Abdullah dahulu hampir disembelih oleh atuk dia, dan ketika nak buat keputusan nak sembelih ke tidak, memang diorang berhukum dengan berhala untuk tentukan patut sembelih ke tak patut sembelih. Sebab tu yang bila dapat kena kepada Abdullah, datuk dia tambah, keluarga datuk dia, keluarga datuk Nabi Abdul Muttalib punya keluarga kata tambah 10. Setiap kali kena pada Abdullah tambah 10, sampaikan last kali 10 kali kena pada Abdullah. 10 kali kena pada Abdullah, so jadi diorang last kali dapat 100 lah. Dan memang ditebus Abdullah dengan 100 ekor unta. Bahkan atuk dia mula tu tak puas hati, ulang 3 kali, semua lepas pada berhala. So maksud dia boleh diorang lepaskan Abdullah daripada penyembelihan dengan keputusan berhala. Keputusan berhala Okey, baik. Wa thabata fi sahih, dalam sabit hadis yang sahih, anna Nabiyya SAW lamma dakhala al-Ka'bata, bahawa Nabi SAW dahulu bila bagi dia masuk dalam Kaabah, wajada Ibrahim wa Ismaila musawwaraini fiha, bagi dia dapati Ibrahim dan Ismail telah dibentuk rupa dalam Kaabah. Wa fi aidaihima azlam, dan pada tangan-tangan mereka berdua, tangan Ibrahim dan Ismail tu ada anak-anak panah bagi tenung nasib. Faqala, maka Nabi sabda, qatalahumullah, Allah Ta'ala binasakan mereka, laqad alimu annahuma lam yastaksima biha abada, mereka telah tahu bahawa mereka berdua, iaitu Ibrahim dan Ismail, tidak pernah tidak berhukum dengan anak panah, dengan tidak mendapatkan pembahagian agihan dengannya, dengan anak panah selama-lamanya, tak pernah pun. Dan warawa Ibn Bardawih an Abi Darda, Ibn Abi Darda, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, la yajad darajati man takahana aw istaksama aw raja'a min safarin ta'irin. Dia kata tidak akan masuk darajat, mana darajat syurga ni takkan dicapai, takkan dapat. Barang siapa yang masuk syurga, takkan masuk syurga lah maksud dia. Man takahana, barang siapa yang menilik nasib, aw istaksama, ataupun beristiqsam dengan anak panah tadi, aw raja'a min safarin ta'ira, atau patah balik daripada musafir kerana apa? Nampak burung terbang, ataupun rasa bad omen, orang ni tak masuk syurga. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang-orang yang ada sifat sedemikian. Wa qaulu, dan firman lepas tu, dzalikum fisq, itu adalah adalah kejahatan atau keburukan. Fisq, kotor. Okey, ai ta'atihi, perbuatan melakukan perkara berkenaan, makan benda-benda yang haram tadi, yang diharamkan Allah Ta'ala, juga tolong nasib tu. Okey. Perbuatan itu adalah fiskun, adalah satu kerosakan, wa ghayyun, dan juga adalah kesesatan. Dia adalah kerosakan, kesesatan, dan juga dalal, wa jahalah, wa syirk. Dia adalah ghay, penyimpangan, kesesatan, kejahilan, dan juga kesyirikan. Waqad amara Allahul mu'mina idza taraddadu fi umurihim, dan telah merintahkan Allah Ta'ala orang beriman apabila mereka teragak-agak dalam urusan mereka, ayastakhiruhu bi an ya'buduhu,
bahawa mereka hendaklah meminta pilihan daripadanya dengan bahawa mereka menyembah dia Allah Ta'ala. Thumma yas'aluhu al-khiyarata, mereka minta kepada Allah Ta'ala akan pilihan fil amri alladhi yuridunahu, pada urusan mereka inginkan. Kama rawahu Ahmadu wal Bukhari wa ahlus sunan, macam diriwayatkan oleh Imam Ahmadu wal Bukhari dan ahli sunan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istikharata fil umuri kama yu'allimuna surata minal Qur'ani. Dahulu ni Nabi Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah, okay, dalam urusan-urusan sebagaimana baginda ajar kami satu surah daripada Al-Quran. Dia yang diajarkan tu doa ataupun permintaan untuk pilihan Allah Ta'ala, bukannya bentuk solat. Bahkan solat istikharah tidak ada ketentuan waktu atau surah apa. Waktu atau surah apa yang patut dibaca ketika istikharah itu. Okey. Dia kata apa? Dia kata, ada hadis Nabi kata, sambung lagi. Wa yaqulu, dan dia katakan, baginda bersabda, kan? Baginda bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, bila runsing, okay? Runsing atau tak dapat apa runsing, bingung seseorang kamu dengan satu urusan, terhadap satu urusan, falyarka raka'ataini min ghairi fardhati, maka rakaatlah, itu solatlah 2 rakaat yang bukan fardu. Misalnya kalau kita solat lepas zuhur pun boleh, atau 2 rakaat sebelum zuhur pun boleh, yang pentingnya bukan solat fardu. Okey. Thumma liyaqul, kemudian dia mengatakan, Nabi kata, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah, aku minta pilihan engkau dengan ilmu engkau, wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku minta keupayaan engkau, keupayaan minta keupayaan kepada engkau dengan kekuasaan engkau. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku minta kepada engkau ya Allah daripada kelebihanmu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, kerana engkau berkuasa aku tak berkuasa. Wa ta'lamu wa la a'lamu, dan engkau tahu aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau Maha mengetahui akan perkara yang gaib. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra yusammihi bi ismihi, ya Allah, jika engkau tahu akan urusan ini, disebutkanlah nama urusan tersebut. Okey. Khairul li, baik untukku, fi dini wa dunyai wa ma'ashi wa akibatu amri, baik untukku pada agamaku, duniaku, hidupku, dan juga pengakhiran urusanku. Au qala ajilu amri, ataupun segera urusanku, wa ajlihi, dan akan datang, yang segera atau yang datang. Faqdurhu li wa yassirhu li, maka upayakan ia untukku dan mudahkanlah ia untukku. Tsumma barik li fihi, kemudian berkatilah aku padanya. Wa in kunta ta'lamu ta'lamuhu syarran li, jangan engkau tahu bahawa ia adalah buruk untukku, fi dini wa dunyai wa ma'ashi wa akibatu amri, pada agamaku, pada duniaku, pada kehidupanku dan pengakhiran urusanku. Fasrifni anhu, maka alihkanlah aku daripadanya. Wasrifu anni, dan alihkanlah ia daripadaku. Waqdur li al-khaira haitsu kana, dan upayakanlah untukku kebaikan di masa ia berada. Thumma raddini bihi, kemudian redhakanlah aku dengannya. Lafaz ini lafaz Ahmad. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, hadza hadithun hasanun sahihun gharib, hadis ini hadis hasan sahih gharib. Bahkan dalam Bukhari, Muslim ada riwayat hadis ni. Yang pentingnya ala kulli hal, ini cari istikharah yang disuruh, bukan kita baling dadu, buat dadu untuk buat kerja, ataupun buat teka-teka dengan sedemikian. Tak patut kita buat semacam, patut kita minta Allah Ta'ala keputusan, dan kita terus buat kerja. Kalau dia kata tersekat, maksudnya Allah Ta'ala tak bagi. Kalau dia kata Allah Ta'ala benda tu berjalan elok, Allah Ta'ala izinkan kepada kita untuk merolehi perkara tersebut. Itu patut ada dalam diri kita kefahaman sedemikian. Bukannya menenung nasib dengan cara-cara berkenaan, atau cuba fikir dengan diri sendiri ke, pejam mata, bayangkan. Itu bukan, itu kan cara yang diajar oleh Nabi SAW. Hatta para sahabat dahulu beramal dengan ajaran Nabi ni, hatta nak beli tali kasut. Tali kasut mereka putus, nak beli tali kasut pun, mereka nak pergi mana, mereka solat dulu, doa Allah Ta'ala, kemudian buat urusan untuk pergi mana mereka nak pergi. Bahkan bila kita kata jadi, maksud Allah Ta'ala pilih untuk kita kejadian perkara berkenaan. Baik. Wa qawlan fi ta'ala, lepas tu, al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum, pada hari ini telah hampa orang-orang kafir terhadap agama kalian. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, yakni ya'isu an yuraji'u dinahum. Maksudnya mereka rasa hampa untuk mereka itu orang beriman rujuk balik kepada agama mereka. Patah balik agama, mereka tak akan buat. Banyak orang macam kita sebut syirik itulah. So, tak ada siapa, hatta golongan sufi pun tak nak dikatakan musyrik.
Walaupun mereka buat benda syirik. Tak nak orang kata, sebab kita tahu syirik ni dosa paling besar. So basically orang tak nak bergelar sebagai musyrik. Tak nak dikatakan musyrik. Bahkan tak nak jadi musyrik sepatutnya. Tapi kadang-kadang perbuatan kita, dia macam sebutlah perbuatan kita tu macam syirik, musyrik. Tapi tak nak mengaku syirik. Tu problemnya tu. Baik aku jual batu buntat ular lah, kayak tulang duyung lah. Kalau katakan benda berkenaan manfaat untuk kita, kan, untuk datangkan orang sayang, kan syirik tu. Sebab yang mengubahkan hati manusia adalah Allah Ta'ala. Muqallibal qulub, Allah Ta'ala, mana ada benda tu kaitan dengan batu dan sebagainya. Kalau anda kata kita nak dapatkan, dia kata ikhtiar. Dan ikhtiar dengan cara betul. Baiki akhlak kita supaya orang suka seimbang dengan kita. Kan, mudahkan urusan orang sebagai supaya orang sayang kita. Itu cara dia. Bukannya kita buat perangai tak senonoh, tapi kita nak orang sayang kita. Ni masalah juga lah, pasal dia tak buat benda betul. Macam sakit, kan, kita berubat, lapar kita makan. Bukannya kita macam nak orang sayang, ambil beli batu ni, batu itu. Kayak kokak ada jual sebagainya, ada fadilat. Ni pelik juga ni kan. Buat benda syirik dah. Confirm macam mana Sami-Sami Buddha buat. Confirm macam mana Kristian buat. Tapi masalahnya tak nak mengaku musyrik. Sebab kat sini kata kerana memang telah hampa orang kafir terhadap agama kamu. Diorang tak boleh nak agama kamu takkan kembali kepada agama mereka. Sama sekali tak boleh. Okay, sepatutnya itu yang kita faham. Yang jelas sama sekarang sepatutnya. Ya. Wa kadza ruwiya an Atha bin Abi Rabah. Demikian diriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah. Wasuddi wa Muqatil bin Hayyan. Semua ulama-ulama tafsir ni pun cerita macam tu. Wa ala hadha al-ma'na yaridul hadits tsabitu fi sahih. Dia di atas pengertian inilah datang hadis yang sabit dalam kitab yang sahih. Kitab sahih. Yang datang Nabi dalam hadis berkenaan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah telah bersabda qala baginda bersabda inna syaitana qad ya'isa an yu'bada yang ya'buduhu al-musalluna fi jaziratil arab. Inna syaitana, syaitan telah hampa, qad ya'isa telah hampa an ya'buduhu untuk menyembahnya orang-orang yang solat di semenanjung tanah Arab. Walakin bitahrishi bainahum, tapi dia tak pernah hampa, kan? Tak pernah hampa untuk mempergaduhkan, mempertengkarkan di antara mereka. Itu dia tak pernah bimbang. Dia tahu dia akan dapat. Tapi kalau untuk sembah selain Allah Ta'ala, maka orang beriman takkan buat. Ini diorang faham. Syaitan pun faham. Okay. Wa yahtamalu an yakuna al-murad, dan boleh dianggarkan bahawa yang dikehendaki ayat ini adalah annahum ya'isu min musyabahatil muslimina, atau mereka telah rasa hampa untuk menyerupai orang Islam. Bima tamayyazu bihil muslimuna min hadhihi sifatil mukhalafati lisyirki wa ahli, dengan apa yang berbeza dengannya orang Islam daripada sifat-sifat yang menyanggahi terhadap kesyirikan dan orang-orang ahli syirik. Kita memang ada sifat dan ciri yang takkan kita buat. Walihada qala ta'ala amiran ibadahul mu'minina an yasbiru wa yasbutu fi mukhalafatil kuffar. Dan kerana ini telah bersama Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba yang beriman untuk bersabar dan teguh menetapkan diri dalam menyanggahi orang-orang kafir. Wala yakhafu ahadan illallah, dan yang mereka takutkan sesiapa kecuali Allah Ta'ala sahaja. Faqala, maka Allah Ta'ala pun sambung ayat berkenaan dengan sebut fala takhshawhum wakhshawni, maka jangan kalian takutkan mereka, takut kepada mereka, tapi takutlah kamu akan aku. Okey. Ayat takhafuhum, la takhafuhum fi mukhalafatikum iyyahum wa khawshawni. Yang kamu takutkan takut mereka pada menyanggahi mereka penyanggahan kamu terhadap mereka, tapi takutlah kalian akan aku. Kira kamu canggah mereka, takut orang, jangan takut mereka. Takutlah kamu kepada aku. Ansurukum alaihim wa abidahum. Aku akan bantu kamu ke atas mereka, aku akan musnahkan mereka. Wa azfarukum bihim, dan aku akan menangkan kamu terhadap mereka. Wa ashfi sudurakum minhum, dan aku akan puaskan hati kalian terhadap mereka. Apa mereka buat, kami akan balas sampai kalian puas hati dengan apa yang jadi. Wa ja'alukum fawqahum fid dunya wal akhirah, aku jadikan kalian mengatasi mereka dunia dan juga akhirat. Semua sekali akan angkat. Baik. Wa qaulu ta'ala firman lepas tu, firman Allah lepas berkaitan, dia kata panjang pula. Okey. Okey, dia kata kat sini sambungan dia. Okey. Wa qaulu firman Allah lepas tu dia kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina.
Dan pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku cukupkan untuk kalian akan nikmatku. Dan aku redha untuk kalian Islam sebagai agama. Hadihi ini akbaru ni'amillahi azza wa jalla. Ini sebesar-besar nikmat Allah azza wa jalla. Ala hadil ummati, ke atas umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Di mana Allah Ta'ala sempurnakan untuk mereka agama mereka. Fala yahtajun ila dini ghairihi. Maka mereka tak perlukan kepada agama selainnya, selain Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim. Dan mereka tak perlu kepada seorang nabi selain daripada nabi mereka. Itu Islam Nabi Muhammad SAW wa sallamu alaihi sallallahu ta'ala dan salam Allah kata baginda. Walihadza ja'alallahu khatimal anbiya'i. Kerana ini Allah Ta'ala jadikan dia baginda SAW sebagai penutup sekalian nabi. Wa ba'athahu ilal insi wal jin. Dan Allah Ta'ala utuskan dia kepada manusia dan jin. Fala halal illa ma ahallahu. Maka tiada yang halal siapa yang dihalalkan oleh baginda. Wala harama illa ma harramahu. Dan tiada haram kecuali apa yang diharamkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wala dina illa ma syara'ahu. Dan tiada agama kecuali apa yang disyariatkan oleh baginda. Wa kullu syai'in akhbara bihi fa huwa haqqun. Dan setiap apa yang baginda beritahu mengenainya maka dia adalah hak. Wa sadaq wa sidqun, dan juga kebenaran. Wa la kadzba fihi wala khulfu. Tidak ada pembohongan padanya dan tidak ada penyanggahan. Okay? Tak ada sebarang keburukan atau ke belakang, tak ada. Okay? Wala khulf. Tidak ada pembohongan, tidak ada ke belakang, tidak ada apa-apa yang tak betul. Kama qala ta'ala, Allah firmankan dalam surah Al-An'am 119. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu dan dalam keadaan benar lagi saksama, itu adil. Ai sidqan bil fil akhbari wa adlan fil awamir wan nawahi. Itu benar pada perkhabaran dan saksama atau adil pada perintah dan juga larangan. Falamma akmala lahumuddin tammat alaihim ni'matu. Dan apabila Allah Ta'ala sempurnakan dah cukupkan dia sempurnakan, kamilkan untuk mereka agama, maka telah cukupkan untuk mereka nikmat. Kalau sempurna agama maksudnya nikmat cukuplah. Okey. Walihada qala, kerana Allah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa tamamtu alaikum nikmati, aku cukupkan untuk kalian akan nikmatku. Wa raditu lakum al-islam madina, aku redha untuk kamu Islam sebagai agama. Okey. Ai fardahu antum li anfusikum. Kalau dah aku redai Islam untuk kamu sebagai agama, maka kalian juga redalah kalian akan itu Islam sebagai untuk kamu sebagai agama. Kalian pun juga kena reda, kalian sendiri. Fa innahu ad-dinul ladzi ahabbahu Allah wa radiyahu. Dan dia Islam itu adalah agama yang disayangi, disukai oleh Allah Ta'ala, diredai olehnya. Wa ba'atha bihi afdalar rusuli al-kiram. Bahkan Allah Ta'ala utuskan dengan agama yang terakhir ini, agama Islam, seafdal rasul yang mulia. Wa anzala bihi asyrafa kutubihi. Dan diturunkan bersama agama ni semulia-mulia kitabnya. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, qauluhu, firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurna untuk kamu agama kamu, wa huwa al-Islam, ia adalah Islam. Akhbarallahu bihi nabiyahu al-mu'minina wal mu'minin. Telah beritahu Allah Ta'ala nabinya sallallahu alaihi wasallam serta orang beriman. Annahu akmalahumul iman. Allah sempurnakan untuk mereka iman. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Mereka tak perlu kepada penambahan selama-lamanya. Wa qad atammahu Allahu fala yanqusu abada. Allah cukupkan ia, maka dia takkan kurang selama-lamanya. Wa qad radiyallahu fala yaskhatu abada. Radiyallahu Allahu fala yaskhatuhu abada. Allah redha ia dan Allah takkan tak benci atau tak suka ia selama-lamanya. Selama-lamanya selama takkan Allah tak suka dah. Allah redha dah ia sebagai agama untuk mereka. Qala Suddi, berkata As-Suddi, nazalat hadhil ayatu, turun ayat ini yauma arafata, pada hari Arafah. Ya, yauma arafatin, ya, hari Arafah. Arafata. Falam yanzil ba'daha halalun wala haram. Maka tak turun dah sesudahnya yang halal atau tidak yang haram. Wa raja'a Rasulullah SAW famata. Kemudian pula Rasulullah daripada Hajjatul Wada', baginda mati. Ini kata Asma bin Umais. Dia kata maksud Suddi kata. Okay, dia kata qalat, berkata Asma binti Umais, dia kata hajjatu ma'a Rasulullah SAW tilkal hajjati. Aku telah haji bersama Rasulullah SAW, haji berkenaan, haji terakhir tu. Fa bainama nahnu nasiru idza tajalla lahu Jibril. Sedang mana kami dalam perjalanan, tiba-tiba menyembah kepada Nabi SAW Jibril.
famala Rasulullah SAW ala rahilati. Dia telah cenderung bungkuk atau condong Nabi SAW di atas kenderaan. Falam tutikir rahilatu min siqlin ma 'alaiha min al-Quran. Dan tak mampu binatang yang Nabi naik tu, unta tu, daripada berat berat apa yang di atasnya daripada Al-Quran. Fabarakat, lalu terduduklah unta tersebut. Unta tersebut terduduk. Okey. Fa'ataituhu wasajjaituhu wasajjaitu alaihi burdan kana alaihi, dan aku datang pada baginda dan aku tutup, aku selimutkan ke atas baginda kain yang sama-sama ada bersama baginda, kana alaiya burdan kana alaiya, ada kain kain yang tutup badan yang ada pada aku tudungkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kita kerana tu unta tu yang kita bincang tu, unta Nabi SAW tak larat berjalan kerana Quran turun. Okey. Daripada awal tajuk asbabun nuzul fadilat surah Maidah kita bincang itu. Okay, baik. Wara Ibn Jarir wa ghairu wahidin. Kemudian Ibn Jarir bukan seorang saja, ramai lagi. Kata ghairu wahidin mata Rasulullah SAW. Dia telah mati Rasulullah SAW ba'da yaum Arafah bi ahadi wa thamanina yauman. Dia kata telah mati Rasulullah SAW sesudah hari Arafah dengan tempoh atau dengan jarak 81 hari. Sebab Nabi SAW kan 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah Arafah. Kemudian sambung dengan Arafah habis sampai habis Zulhijjah tu Arafah 9. So Nabi hidup lepas tu 21 hari. Kemudian campur 30 hari Muharram. 30 campur 21 81 kan. Kemudian bulan sambung lagi dengan bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal 12 hari. Apa semua 81 jap. Cari. Okey, sebab Nabi SAW tadi kita ada 21 sebab 9 kan. 9 campur dengan 30 itu Muharram campur dengan Safar. 21 campur 12 campur 3 ya. Yalah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Ya, ini kiraan ni kena balik sebenarnya. Sebab kalau ikutkan kepada Muharram, Safar, Rabiul Awal dan 62 72 hari. 72 hari. 30 campur 12. 72 hari. Campur dengan semua 3 hari sebenarnya. Jadi dia kata telah mati Rasulullah SAW sesudah hari Arafah dalam jarak 81 hari. Okey. Dan diriwayatkan Warawa Imam Ahmadu an Tariq bin Shihab qala, beliau berkata, ja'a rajulun minal yahud, telah datang seorang lelaki dengan Yahudi ila Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab. Faqala, maka dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai ketua orang beriman, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alaina ma'syarul yahud nazalat takhazna dzalikal yawma aida. Dia kata kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian yang kalau kepada kami golongan Yahudi ini turun ayat berkenaan, ia turun, pasti kami ambil itu sebagai hari berkenaan sebagai perayaan. Qala, berkata Umar, wa ayu ayatin, ayat mana ni? Ayat manakah itu? Qala, berkata orang Yahudi berkenaan, qauluhu fil ma'wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukup untuk kalian nikmatku, dan aku redha untuk kalian sebagai agama lah, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Faqala Umar, berkata Umar bin Khattab, wallahi, demi Allah, inni la'alamul yawma alladhi nazalat ala Rasulillah SAW. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar tahu hari yang ia turun ke atas Rasulullah SAW. Wasa'atul lati nazalat fiha ala Rasulillah, dan waktu atau jam mana yang ia turun padanya ke atas Rasulullah SAW. Turun ayat padanya, ayat berkenaan pada Rasulullah SAW. Okey. Asyiyat Arafah, dia adalah pada petang hari Arafah. Fi yaumi Jum'ah, pada hari Jumaat. Okey, hari Jumaat, kata Umar. Tapi ya, balik pada asal tak dibuatlah perayaan pun. Warawahu al-Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i.
Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Wa fi riwayat al-Bukhari min tariq Sufyan ats-Tsauri, dalam hadis Bukhari, dari riwayat Bukhari daripada riwayat Sufyan ats-Tsauri, qala berkata Sufyan ats-Tsauri, wa asyukku kana yaumul jum'ah am la, dan aku rasa ragu-ragu adakah dia hari Jumaat ataupun tidak. Syakka Sufyan rahimahullah, ragu-ragu Sufyan rahimahullah taala. In kana fi riwayatin fi riwayati fa huwa tawarru'un. Jika ia dalam riwayat maka dia macam warak lah. Macam tak nak kata aku yang tahu, tak, dia kata itu. Okey. Haitsu syakka hal akhbarahu syaikhuhu bidzalika am la. Di mana dia rasa syak, adakah beritahu kepada dia guru dia tentang perkara itu ataupun tidak. Wa in kana syakkan fi kauni wuquf fi hajjatul wada' kana jumu'ah fa hadha ma ikhaluhu yasduru an Tsauri rahimahullah taala. Okay, dia kata itu kalau dia rasa ragu-ragu guru dia cerita ke tidak, kan. Adapun kalau sekiranya dia ragu-ragu tentang keadaan wukuf tu pada hajjatul wada' pada hari Jumaat, maka ini adalah ikhalatun, ada satu kepincangan atau kesilapan yasduru an Tsauri. Sebab benda tu semua boleh katakan ambil ijma'. Semua orang tahu hari wukufnya Nabi SAW adalah pada hari Jumaat. Okey, rahimahullah SWT rahmati beliau. Fa inna hadza amrun ma'lumun maqtu'un bihi, kerana ini adalah perkara yang sedia diketahui, yang diputuskan mengenainya. Walam yakhtalif fihi ahad min ashabil maghazi, dan tak bercanggahan padanya seorang pun daripada pengarang-pengarang kitab maghazi, kitab sejarah, wasiar peperangan Rasulullah hingga sirah-sirah Rasul, wala min fuqaha, para fuqaha pun tak ada siapa yang bercanggahan. Wa qad waradat fi dzalika ahadits mutawatiratun, telah datang pada perkara itu tentang wukuf Nabi itu adalah pada hari Jumaat dan turunnya pada Jumaat tu, kan. Dia tak ada keraguan, itu tak ada keraguan pasal dia datang hadis-hadis mutawatir yang la yushakku fi sihhatiha, yang tidak diragui, tidak disyakkan pada kesihatannya. Wallahu a'lam, kata Imam kata Imam Ibn Katsir, kan. Allah Taala lebih mengetahui. Okey. Okey, dia kata waqad rawa hadzal haditha min waqad ruwiya hadzal hadithu min ghairi wajhin an Umar, dan teriwayatkan hadis ini daripada bukan satu bentuk saja, satu jalan saja daripada Umar bin Khattab. Wa rawa Ibnu Jarir At-Tabari an Ammar, daripada Ammar, huwa maula Bani Hashim, Ammar maula Bani Hashim, an Ibn Abbas qara'a, telah membaca al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina, pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan aku agama kalian, dan aku cukup untuk kalian akan nikmatku, dan aku redha untuk kalian Islam sebagai agama. Faqala Yahudiyun, lalu berkata seorang Yahudi, lau nazalat hadhil ayatu alaina, kalau turunlah ayat ini kepada kami, latakhazna yaumaha aida, kan pasti ambil harinya sebagai perayaan. Faqala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, fa innaha nazalat fi yaumi aidaini itsnaini, maka dia turun pada dua hari raya, dua hari raya, itu yaumul aidin wa yaumul jum'ah, itu pada hari raya dan hari Jumaat. Jadi dianggap sebagai hari Arafah atau sebagai hari raya dan hari Jumaat. Okey. Memang dah turun dah, jadi tak perlu kita buat perayaan lain, sebab memang turun pada hari Jumaat. Itu hari kerajaan umat Islam tiap-tiap minggu. Wara bin Bardawih an Ali qala, dan Bardawih daripada Ali, beliau berkata, nazalat hadhil ayatu ala Rasulillah, turun ayat ini kepada Rasulullah SAW, wa huwa qaimun asyiyata Arafah, ketika bagi dia sedang berdiri pada petang hari Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Wara bin Jarir, Ibn Jarir riwayatkan juga an Amr bin Qais As-Sakuni, daripada Amr bin Qais As-Sakuni, annahu sami'a Muawiyah bin Abi Sufyan, boleh mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan alal mimbari, di atas mimbar, yantazi'uhu bihadhil ayati, dia pun membawakan ayat ini sampai dia kata ayat ini, al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurna untuk kamu dinakum, agama kamu, hatta khatamaha, sampailah dia sempurnakan ayat berkenaan. Faqala, maka kata Muawiyah bin Abi Sufyan, nazalat fi yaumi Arafah fi yaumi Jum'ah, ayat ini turun pada hari Arafah pada hari Jumaat, pada hari Jumaat. Rawi bin Badawi diriwayatkan juga an Samurah bin Samurah,
daripada Samurah. Okey. Dia kata qala nazalat hadhil ayatu, turun ayat ini, al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukup untuk kalian akan nikmatku, wa radiyakumul islam madina, aku redha untuk kalian Islam sebagai agama. Dia kata turun ayat ini yauma Arafah, pada hari Arafah, wa Rasulullah SAW waqifun alal mauqif, sedang berdiri di atas tempat wukuf di Arafah. Okey. Was-shawab, dan yang benar, la syakka fihi wala mariyata, yang benar, yang betul, yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada sebarang kesangsian, annaha nazalat yauma Arafah, bahawa ia turun pada hari Arafah. Wa kana Jumaah, dan ketika itu Arafah adalah hari Jumaat, 9 Zulhijjah, pada tahun Nabi tunaikan haji itu adalah hari Jumaat. Kama rawa dzalika Amirul Mukminin Umar bin Khattab, macam mana diriwayatkan itu oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wa Ali bin Abi Talib. Okay. Wa awwalu muluki al-Islam Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay. Dia kata macam diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, dan raja pertama Islam, raja itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjemah Al-Quran dan penjelas bagi Al-Quran, penterjemah bagi Quran Abdullah bin Abbas, wa Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhum. Wa arsalahu Sya'bi, dan telah dimursalkan hadis ni oleh Asy-Sya'bi. Ini tabi'in yang sebut Nabi, sebut kisah berkenaan tanpa sebut sahabat. Qatadah bin Di'amah Sadusi, Syahr bin Hausyab, wa ghairu wahid min a'immatil wal ulama, dan bukan seorang saja dari para imam dan para ulama. Waqtarahu Ibnu Jarir At-Tabari, dan dipilih pendapat ni oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, rahmati beliau. Okey, baik. Kita berhenti sini. Dia ada tajuk lepas ni ada panjang sikit. Dia biar dulu. Yang penting kan kita kata masalahnya memang hari berkenaan adalah hari di mana turunnya hari ayat tersebut adalah pada hari Jumaat. Itu di mana berlakunya wukuf, ketika Nabi tengah wukuf petang Nabi SAW wukuf di Arafah. Dia menjadi hari keraian sebenarnya, tanpa perlu kita raikan, memang ia telah pun hari keraian umat Islam. Yahudi duk sibuk kan kata macam tu, saya lupa sebenarnya umat Islam memang meraikan Jumaat. Dan memang hari ayat tersebut turun pada hari Jumaat. Ya, baik. Wallahu a'lam. So kita berhenti sini. Sekejap, tengok ada soalan ke tidak. Okey. Ustaz, kalau kita sembelih terputus kepala, macam mana keadaan begitu? Ikut kepada apa dalam Bukhari, tak ada masalah. Dalam hadis Sahih Bukhari, benda berkenaan dikatakan tak mengapa. La ba'sa. Jadi bukan sengaja kalau ada mata putus, memang benda itu berkenaan tidak mengapa. Tidak mengapa. Boleh makan. Sekejap. Yang tadi. Okey. So tadi saya tengok dia dekat ni. Dia kata dalam hadis Bukhari, dalam Bukhari kitab Dzabaih, dalam kitab Dzabaih was-Sayd, bab nahru wa dzabh, penyembelihan secara nahar atau dzabah. Imam Bukhari letakkan pada awal bab, dia kata apa? Wa qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas, berkata Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Anas, idza qata'a ar-ra'sa fala ba'sa, kalau terputus kepala maka tak mengapa, masih boleh makan. Okey. Tapi jadikan ia sebagai kebiasaan tidak. Okey. Assalamualaikum Ustaz, dia kata kalau kita memburu, contohnya burung kecil, tembak terus mati, tak sempat sembelih, maksudnya jadi bangkai tak? Itu kalau belajar dengan tok guru pondok ya. Kalau belajar ikut hadis Nabi tadi dan Al-Quran tidak. Asalkan dilukakan, luka. Tapi kalau anda kata pakai lestik. Lestik. Kalau tembak terus matilah, kena faham tembak tembus ke tidak. Kalau tembak tak tembus, tak berdarah, lepek jatuh macam tu, kena pukul, tak boleh. Tapi kalau kita pun tembak burung kecil tadi, luka. Tembakan kita melukakan dan memang dia berdarah, maka boleh makan. Kalau tak berdarah, tak lukakan, tak boleh makan. Dia jadi macam mauqudhah, benda kena pukul. Waktu pakai elastik kan, itu tak boleh jadi makanan unless kita dapat sembelih. Jika tidak, dia bangkai. Okay. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau binatang terkepit lalu kita panah atau tombak, boleh ke jadi sebagai halal? Ya. Sebagaimana tadi hadis Nabi SAW sebut berkenaan dengan tajuk, kalau dia kata binatang tadi kita dapat lukakan dia walaupun dia tersepit kan, kita masuk kepala dan telaga ke, nampak kaki kat luar, kita potonglah bahagian kat luar tu bagi luka, maka kita boleh makan. Okay. Allahuakbar. So Ustaz, bagaimana dengan syarat penyembelihan ahli kitab membolehkan orang Islam makan? Syarat penyembelihan ni kan kena sebut nama Allah Ta'ala jugalah.
Dan balik pada asas sebenarnya yang betul-betul yang paling ikut masih lagi peraturan ni adalah Yahudi. Kosher, yang dia kata kosher tu kan. Ada ikut cara betul. Adapun orang Kristian punya sembelihan tak boleh. Sebab orang Kristian sembelihan, dia tak ikut langsung peraturan apa. Tak ada peraturan langsung. Kristian paling sesat. Dan bila kita kata kes tajuk ni, memang tak ada. Kalau tanya dia apa garis panduan, guideline. Sebab dalam Old Testament ataupun dalam kaedah Yahudi tu ada. Cara penyembelihan yang diajarkan Yahudi ada. Kristian kena ikut Yahudi punya cara sebenarnya. Diorang tak ikut. Diorang kepala dua orang je. Tak ada semua. Ada kes ada gunakan tembak, pistol lah. Kepala untuk yang mati dululah. Kena elektrik dan sebagainya. Semua ni adalah rekaan semata-mata. Orang Kristian dia tak ada cara untuk penyembelihan yang betul. So orang Kristian ni tak boleh. Ayat penuh Yahudi, yes, masih lagi boleh. Allahuakbar. Assalamualaikum Ustaz. Dalam ayat 3 surah Maidah terdapat pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu bagi agama kamu. Adakah ayat terakhir turun oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sebelum baginda wafat? Di antara pendapat para ulama' ya. Tapi ada para ulama' katakan bahawa antara ayat yang terakhir adalah ayat riba. Ada riwayat yang lain datang ayat riba. Ayat yang akhir ayat riba itu adalah yang terakhir diletakkan. Sebab kes dia Nabi SAW bila baginda bercakap depan orang ramai, pada tu antara benda Nabi lepaskan adalah ketika tu riba Abbas. So riba tu pun dibincangkan lagi. So jadi ayat 281 Al-Baqarah itu dikatakan sebagai ayat terakhir. Ada pendapat kata macam tu, wallahu alam. Okey. Soal istikharah ini bila masa boleh lakukan, tapi macam mana nak pilih perkara yang terbaik? Adakah kecenderungan hajat kita? Tak. Sebenarnya kita buat saja. Kita solat, doa-doa, buat. Kalau tak boleh, tak jadi tu Allah tak bagi, sudah. Kalau kata boleh jadi, jalan terus. Bukan tunggu mimpi. Bukan buat kerana mimpi. Kita buat kerana dah kita minta pilihan Allah Ta'ala, kita pun jalan. Kalau anda kata dapat sampai habis selesai, maka itu pilihan Allah Ta'ala. Kalau kita buat urusan tapi tak dapat, sebab dalam doa tu ajar macam tu. Kalau ia baik untuk aku, agamaku, kehidupanku, kematianku dan penamat akhir urusanku, mudahkan aku untuknya, upayakan aku untuknya dan mudahkan dia untukku. Kalau dia bukan, kan kita suruh alihkan. Jadi cara dia bukan masalah kita tunggu alamat. Kita buat. Lepas tu bila tak jadi, maksud dia orang tak bagilah, tu je. Bukan tunggu mimpi. Orang kita tunggu mimpi. Ini salah Baik. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, zirafah, gajah, kangaroo, adakah halal dimakan? Kalau halal bagaimana nak sembelih? Zirafah tak ada larangan. Gajah ada larangan. Gajah berkenaan pasal dia taring, bahkan Ibn Hajar Al-Asqalani ni kata dia binatang bertaring. Taring paling besar adalah gajah. Gading itu kan, keluar tu dianggap sebagai taring. So binatang yang ada taring, maka dikatakan sebagai haram. Okay, adapun zirafah dengan kangaroo, dia adalah binatang yang halal dimakan. Tidak ada datang nas. Sebab dalam kes makan ni, kita ada tajuk kita. Tajuk kita adalah apa-apa tak datang dalil kata haram, maka dia halal. Bab makan, apa dalil tak kata haram, maka dia halal. Tak tunggu dikatakan benda ni boleh makan. Tapi kita cari ada tak pengharaman larangan makan? Tak ada. Dan tak ada halal lah. Dalam bab ibadat terbalik. Ibadat tak ada dalil kata buat, jangan buat. Bab makan, apa dalil kata tak ada? Tak ada dalil kata tak ada dalil kata haram, maka dia apa? Dia adalah dia tak ada dalil kata haram, maka dia adalah halal. Cara sembelih, cara terbaik sebenarnya, binatang yang tengkuk panjang macam unta, sembelihan dia pada pangkal kepala sini. Pada pangkal dia punya ni. Kalau binatang tu jenis yang dia punya tengkuk dia pendek kan, macam lembu, kambing sebagainya, maka disembelih pada dekat kepala, zabah. So sunnah pada digunakan pada unta contohnya, biar disembelih pada pangkal dia punya badan. Mana tengkuk dia panjang kan, pangkal tengkuk dia. Kalau dia kata apa binatang yang pendek dia, ujung tengkuk macam lembu kan, lembu, kambing, ujung tengkuk. So fikir macam mana nak buat. Kalau nak sembelih sangat, nak makan sangat lah kan. Tapi kalau ikut pada asal, itu cara dia. Adapun gajah, memang ikutkan para ulama, jumhur para ulama kata haram. Berdasar kepada Nabi larang binatang bertaring, dan gajah dianggap binatang paling besar taring di sisi sebahagian para ulama. Tapi dipercanggahkan. Adapun macam zirafah dan juga kangaroo, tak ada dalil kata haram. Tak ada dalil mengharamkannya. Baik. Wallahualam. Ustaz, ada burung yang boleh dimakan dan dilarang. Macam mana nak tengok pada jari kaki atau paruh? Tak, dia tengok actually masalah binatang tu macam jawareh, binatang yang dipanggil sebagai raptor. Kalau bahasa Inggeris raptor, binatang yang menerkam. Dia macam ni, biasanya binatang tu kalau kaki 3 depan macam tu,
Macam ayam kan, 3 depan, 1 belakang. Itu binatang yang tak menerkam. Binatang menerkam biasanya 2 depan, 2 belakang. 2 depan, 2 belakang kaki dia. Macam helang. Binatang yang dilarang makan, dia adalah binatang macam helang tu. Paruh tak ada benda. Paruh kan binatang ni macam rupa paruh. Dia tajuk asal dia adalah masalah dia gunakan tak kuku dia untuk menerkam mangsa dia. Kalau dia kata macam ayam kan, kaki dia macam ni sekalipun, dia tak menerkam dengan kaki dia untuk mencari. Dia korek. Itu beza dia. So kaki biasanya binatang yang raptor ni, dia depan 2, belakang 2. Itu yang dikatakan tajuk asal kita kenal binatang tu sebagai binatang pemangsa tu tidak. Tajuk dia pemangsa tu tidak. Bukannya masalah kaki dia macam mana. Okay, baik. Wallahualam. Salam Ustaz, bolehkah kita sertai korban canned meat yang daging korban tu dihantar Syria, Palestin, adakah sahih waktu korban? Korban ni mesti ada penyembelihan, dan penyembelihan tadi tu mesti ada satu nama. Kalau awak sedekah pada orang lah, tak ada masalah. Tapi kalau anda kata awak nak kata korban tu awak punya, tak. Contoh katalah awak bagi RM5, ini bagi RM10, lepas tu satu korban, binatang korban akan disembelih. Itu akan pakai nama orang tersebut. Siapa nama kita bagi? Nama yang dia bagi siapa? Sebab dalam kes korban, jadi Nabi sendiri SAW ketika hari raya, di Bukhari Muslim, baginda agihkan daripada binatang sedekah, binatang zakat, bagi sahabat-sahabat untuk sembelih sebagai korban. Bagi pada para sahabat. Ini mungkin ada istilah dipanggil apa, korban sedekah korban. Means that saya beli kambing 5-6 ekor, saya bagi adik saya seekor, saya bagi kakak saya seekor untuk sembelih di rumah dia. Itu cara yang zaman Nabi buat dahulu. Maksud dia, jadi orang tersebut yang sembelih dia dapat pahala korban. Pahala korban. Pada siapa-siapa yang bagi duit untuk orang berkumpul, untuk letak, bukan satu rumah, rumah lain-lain, macam saya bagi duit pada dia sembelih kat rumah dia. Orang rumah dia dapatlah pahala korban tu. Saya dapat pahala sedekah je, tak ada pahala korban. Pahala sedekah bukan pahala korban. Okay. Jadi macam kalau kita panggil situ, kalau orang yang letak pada minyak dalam tin tadi, dia akan dapat pahala sedekah saja, bukan pahala korban. Baik. Allahualam. Ustaz, sembelih ahli kitab sekarang adakah diterima? Dalam hadis kata perlu sebut nama Allah Ta'ala. Balik pada asal, memang ahli kitab yang, contohnya macam kes Yahudi tadi, kosher, dia sebut nama Allah. Sebab ayat surah Maidah, ayat yang kita keempat kita baca, nanti kita akan bincang tajuk ni. Nanti bincang tajuk tu ayat keempat nanti, insyaAllah. Ahli kitab macam mana. Sebab Imam Nawawi rahimahullah, di antara ulama yang tak menerima ahli kitab pada zaman beliau, sebagai orang yang diterima. Sebab bagi dia, orang ahli kitab zaman dia dah syirik kepada Allah Ta'ala. Nanti kita bincang nanti, insyaAllah, ayat keempat. Okay. Baik. Wallahu'alam. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.